Hai, salam sejahtera. Saya Nelsia Belbejiman. Di dalam video ini saya ingin membincangkan tentang proyek kerja khusus kami, yaitu seorang bekas guru besar yang didakwa pecah amanah. Dalam pengenalan, yaitu integriti, melibatkan konsentrasi, dalaman sebagai sifat murni, dan menyedarkan agar pihak-pihak yang memilih nilai-nilai yang bertentangan dalam diri mereka harus mempertimbangkan perbezaan atau mengubah kepercayaan mereka. Yang kedua ialah rasuah. Rasuah merupakan satu bentuk penerimaan atau pemberian sopan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu melakukan tindakan atau sesuatu kerja yang berkaitan dengan tugasan yang tidak rasmi, atau dengan kata lain, perbuatan yang melanggar undang-undang. Contohnya hadiah, uang, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah, dan juga diskaun. Dalam pengenalan kes pula, saya ingin membincangkan tentang seorang bekas guru besar yang telah didakwa. Seorang bekas guru besar telah didakwa di Mahkamah Seksyen Khas Rasuah terhadap 8 kes pertuduhan pecah amanah sebanyak Rm35.500 sejak tahun 2015. John Tae-Chun, 61 tahun, bekas guru besar sekolah SK Wellesley di Georgetown, mengaku tidak bersalah terhadap semua pertuduhan selepas beliau dibicarakan di hadapan hakim, yaitu Hakim Ahmad Abdul Hamid. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Muhammad Ashraf bin Muhammad Said, Kadmetrix MC 2501-33099. Saya akan menghuraikan berkaitan tentang proses pembongkaran kes dan tindakan terhadap kes. Proses pembongkaran kes mempunyai 3 langkah. Yang pertama, individu yang menyadari dan mempunyai bukti kegiatan rasuah melaporkan perkara itu kepada Suruhanjaya Pencegah Rasuah, yaitu SPRM. Yang kedua, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM mengumpul bukti yang terdiri daripada saksi, dokumen, dan rekod transaksi keuangan. SPRM mengumpul bukti daripada saksi yang disoal siasat. Seterusnya, dokumen tersebut dirampas dan penyelidikan aliran wang audit keuangan di institusi yang terlibat. Yang terakhir sekali, yaitu yang ketiga, bekas guru besar didakwa menerima rasuah telah ditahan oleh SPRM berdasarkan bukti yang mencukupi dalam kes ini. Perbicaraan kes dilakukan di mahkamah, saksi dan pakar dipanggil. Selain itu, tindakan terhadap kes. Pihak pendakwaan meminta tertuduh dikenakan jaminan RM50.000 Malaysia dengan seorang penjamin. Terdapat juga syarat untuk menyerahkan pasport untuk simpanan mahkamah dan tertuduh perlu melaporkan diri ke pejabat SPRM terdekat pada minggu pertama setiap bulan. Seterusnya, dengan syarat tambahan yang dikemukakan pihak pendakwaan, mahkamah kemudian menetapkan tertuduh dijamin RM30.000 Malaysia. Kini terdapat sistem kawalan yang lebih ketat dan latihan yang dipertingkatkan untuk meningkatkan integriti penjawat awam. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kes pecah amanah ini berlaku dalam persekitaran sektor pendidikan. Antara faktornya adalah disebabkan oleh keinginan untuk hidup mewah. Hal ini terjadi karena terdapat sebilangan individu yang tergoda untuk menyeleweng dana atau sumber keuangan pendidikan karena ingin menikmati gaya hidup yang lebih mewah daripada kemampuan sebenar mereka. Tekanan sosial dan keinginan untuk memiliki harta benda seperti rumah besar, harta mewah serta percutian mahal mendorong mereka untuk mengambil jalan pintas dengan cara yang tidak sah. Faktor yang kedua adalah pendapatan gaji yang rendah. Gaji yang rendah menjadi faktor utama yang mendorong seseorang melakukan pecah amanah. Pegawai atau staf pendidikan yang merasa gaji mereka tidak mencukupi untuk menampung kos sehari hidup mungkin mencari alternatif lain, termasuk menyalahgunakan dana yang diamanahkan kepada mereka. Seterusnya adalah penyalahgunaan kuasa yang diberikan. Individu yang diberikan tanggung jawab dalam pengurusan keuangan atau aset pendidikan kadangkala menyalahgunakan kuasa mereka untuk keuntungan pribadi. Sikap tamak dan kurangnya pemantauan membolehkan mereka menggunakan kuasa tersebut tanpa rasa takut terhadap tindakan sipil. Sebagai contoh, pegawai keuangan sekolah yang mempunyai akses kepada akun sekolah boleh memindahkan uang ke akun pribadi tanpa pengesahan segera. Selain itu, nilai integriti yang rendah dalam kalangan pegawai atau staf pendidikan juga menjadi faktor berlakunya kes pecah amanah. Sikap tidak berintegriti dalam kalangan pegawai dan staf pendidikan adalah punca utama berlakunya kes pecah amanah.
Tanpa nilai kejujuran dan tanggung jawab yang tinggi, seseorang individu lebih cenderung untuk mengambil kesempatan atas kelemahan sistem. Faktor yang terakhir adalah kelemahan pengurusan dan pemantauan. Sistem pengurusan yang lemah serta pemantauan yang kurang berkesan membuka ruang kepada penyelewengan berpecah amanah. Tanpa kawalan dalaman yang ketat, prosedur keuangan yang jelas, serta pemeriksaan audit yang berkala, individu yang tidak bertanggung jawab dapat mengambil kesempatan untuk melakukan jenayah ini tanpa mudah dikesan. Nama saya Izul Hakimi bin Nasri dengan nomor metrik MS 240929472. Hari ini saya ingin membentang tentang implikasi kes. Kes rasuah dalam sektor pendidikan bukan sahaja akan memberikan implikasi dalam jangka masa yang pendek, malahan juga dalam jangka masa yang panjang. Berikut adalah implikasi kes rasuah dalam pendidikan dalam jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Poin pertama yaitu implikasi dalam masa jangka pendek. Implikasi terhadap individu. Hukuman penjara dan denda yang dikenakan akan memberi kesan kepada kestabilan keuangan dan kehidupan seharian individu tersebut. Kehidupan pribadi dan profesionalnya terjejas, malahan nama baiknya akan turut tercemar. Pandangan negatif daripada masyarakat sekeliling akan menyebabkan individu tersebut merasa tertekan secara mental dan emosi. Seterusnya, implikasi terhadap organisasi. Nama sekolah akan tercemar dan perkara ini membuatkan masyarakat hilang keyakinan akan institusi tersebut. Aktiviti harian di sekolah juga terganggu jika siasatan lebih lanjut mengenai kes dilakukan. Seterusnya, implikasi dalam jangka masa yang panjang. Implikasi terhadap individu, sukar membina semula kehidupan setelah menjalani hukuman yang diberi. Nama penjenayah akan sentiasa dikenang sebagai pesalah rasuah dan sukar untuk diterima semula dalam kalangan masyarakat. Reputasi sebagai seorang pendidik yang sepatutnya telah rusak sepenuhnya akan mengambil masa yang lama untuk membina kepercayaan diri sendiri. Seterusnya, implikasi terhadap organisasi. Sokongan daripada luar, sama ada dalam bentuk keuangan maupun sokongan moral, mungkin akan terjejas akibat daripada reputasi buruk kesan daripada kes yang berlaku ini. Pendaftaran pelajar ke sekolah tersebut akan juga terjejas. Hal ini kerana ibu bapa merasa ragu-ragu untuk mengantar anak-anak mereka ke sekolah yang terbabit dengan kes ini. Seterusnya, implikasi terhadap sektor pendidikan. Kes yang berlaku ini boleh membawa kepada perubahan besar dari segi keintegritian yang diuruskan di sekolah-sekolah. Namun begitu, sekiranya kes rasuah terus berlaku, ianya boleh menyebabkan generasi muda pada masa kini terbiasa dengan budaya rasuah, sekaligus akan menjejaskan masa depan dan sistem pendidikan. Yang terakhir, implikasi terhadap masyarakat. Masyarakat sukar untuk memberikan kepercayaan mereka terhadap institusi pendidikan. Ia juga secara tidak langsung akan menularkan lagi kegiatan rasuah. Itu saja. Terima kasih. Saya Telia Falabi Arbot dan nomor metrik saya ialah MS 214031608. Hari ini saya akan membentangkan topik yang saya telah diberi, yaitu topik yang telah kami berbagi untuk satu kumpulan kami, yaitu pengajaran daripada kes. Pengajaran yang pertama ialah pentingnya integriti dan amanah dalam diri seorang individu. Individu yang telah diberikan tanggung jawab haruslah menguruskan dan menjalankan tanggung jawab tersebut dengan sentiasa menerapkan nilai, kejujuran, dan ketulusan. Dan juga kepercayaan yang diberikan bukan satu keistimewaan, tetapi satu bentuk tanggung jawab yang harus dipikul dengan penuh tanggung jawab dan beretika. Dan yang kedua ialah kesadaran tentang akibat perbuatan yang tidak jujur. Kes pecah amanah mampu membawa kepada hubungan berat, termasuk tindakan undang-undang, kehilangan pekerja, serta jatuhnya reputasi dan masa depan seseorang individu. Dan perbuatan ini bukan sahaja memberi kesan kepada individu yang terlibat, namun kepada organisasi, rekan sebaya, dan masyarakat. Dan yang ketiga ialah ketulusan dan accountability dalam pengurusan keuangan. Setiap organisasi perlulah memastikan pengurusan keuangan yang dijalankan dengan tulus dan bertanggung jawab agar dapat menghindari ketirisan dana. Mekanisme audit, dalaman, dan pemantauan berterusan patutlah ditingkatkan bagi menghindari sebarang kelemahan dalam sistem pengurusan keuangan. Dan seterusnya, yang keempat ialah kepentingan nilai etika dan nilai moral. Pendidikan mengenai etika kerja, kepemimpinan berintegriti, dan juga terutamanya dan juga bertanggung jawab sosial haruslah diterapkan dalam semua peringkat organisasi, terutamanya dalam sektor pendidikan dan juga perkhidmatan awam. Pihak tertentu haruslah menunjukkan teladan dan etika yang baik kepada pekerja lain agar dapat menjalankan tugas mereka dengan penuh amanah. Dan yang terakhir ialah kepentingan dalam sistem pemantauan dan pengawasan yang kuat.
Setiap organisasi perlulah mempunyai sistem kawalan dalaman yang berkesan dan efektif bagi mencegah dan mengesan penyelewengan awal sebelum menjadi lebih buruk. Laporan keuangan juga haruslah diaudit secara berkala agar dapat melaporkan sebarang salah laku tanpa rasa takut. Dan kesimpulan bagi laporan ini ialah seorang guru besar yang didakwa di Mahkamah Seksyen Kasrasuah atas 8 pertuduhan pecah amanah. Kes ini mengingatkan kita bahwa semua penjawat awam, terutamanya dalam bidang pendidikan, haruslah berpegang teguh kepada prinsip integriti untuk mengelakkan kes rasuah berlaku sama ada di dalam kawasan atau luar kawasan sekolah. Rasuah perlu dibanteras agar kepercayaan masyarakat kepada penjawat awam tetap terjaga. Terima kasih.